Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang pasukan Kedah dalam saingan suku akhir kedua TM Piala Malaysia, yang mana Johor Darul Takzim berjaya menang 1-0 hasil jaringan daripada Arif Aiman. Tahniah buat Johor Darul Takzim melayakkan diri ke separuh akhir dan akan bertemu dengan Terengganu, yang mana boleh saya katakan game yang akan menjadi Game of the Year lah pada season kali ini. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Johor Darul Takzim. Yang pertama yang saya suka adalah mengenai high praising ataupun tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain-pemain JDT kepada pemain-pemain Kedah daripada minit pertama hinggalah habis permainan. Yang mana kita boleh lihat apabila Kedah pegang bola, JDT akan terus menekan ataupun akan terus melakukan praising sehingga mereka berjaya untuk rampas balik bola. Dan apa yang paling menarik tentang praising yang dilakukan oleh JDT adalah contohnya apabila Kedah cuba nak build up sama ada melalui Kipri ataupun Fayad Zulkifli, apabila Kipri ataupun Fayad Zulkifli pegang bola, maka akan ada 2 atau 3 player JDT yang akan menekan dan juga mengepung Kipri ataupun Fayad dengan cubaan untuk merampas balik bola. Dan perkara tersebut berlakulah dan benda tu berjaya untuk JDT rampas balik bola, dan kita boleh kira Kedah hanya boleh pegang bola dalam 5 ke 6 ataupun 7 touch sahaja dalam perlawanan sebelum bola dirampas dan juga dikuasai oleh JDT yang bermain dengan high pressing. Itu yang pertama, kekuatan JDT, yang mana pemain-pemain mereka selalu memberi tekanan kepada pemain-pemain Kedah. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang Johor Darul Takzim adalah di bahagian midfield mereka, yang mana bahagian midfield mereka yang diketuai oleh Naksu Insa bergandingan dengan Leandro dan juga Nazmi Faiz memainkan peranan yang sangat penting di bahagian tengah, yang mana mereka berjaya mengawal bahagian tengah dengan sangat baik dan mereka banyak melakukan switch play dan juga transition di bahagian tengah dengan sangat baik. Yang mana kita boleh tengok di bahagian tengah Naksu Insa dan juga Nazmi Faiz banyak menggerakkan serangan, sama ada mereka nak open ke belah kanan ataupun ke belah kiri, mereka yang akan menentukan perkara tersebut. Jadi benda tu telah menyebabkan JDT mampu untuk kontrol bahagian tengah dengan sangat baik tanpa ada tekanan dan juga praising yang diberikan oleh pemain-pemain Kedah. Jadi memang bahagian tengah semalam memang JDT lah kontrol daripada awal game sampai habis game. Jadi pujian perlu diberikan kepada Nazmi Faiz dan juga Naksu Insa serta Leandro yang menjaga bahagian tengah JDT dengan sangat-sangat baik. Itu yang kedua yang boleh saya katakan pada perlawanan semalam mengenai JDT. Yang ketiga, apa kekuatan JDT adalah mengenai bagaimana mereka memanfaatkan kesilapan ataupun kelemahan bahagian kiri Kedah pada perlawanan semalam. Yang mana kita tengok memang JDT semalam mereka asak bertubi-tubi di bahagian kanan ataupun bahagian kiri Kedah lah. Yang mana mereka tahu yang Arif Farhan keseorangan, maka mereka menggunakan Arif Aiman untuk attack ataupun untuk penetrate bahagian pertahanan Kedah di bahagian kiri. Dan Arif Aiman pula yang memang tengah on form dan tengah perform berjaya melakukan tugasan tersebut lah. Yang mana beliau memang banyak memberi masalah kepada barisan pertahanan kiri Kedah pada perlawanan semalam. Bahkan kita boleh lihat Arif Aiman punya positioning ketika menjaringkan gol pun beliau tidak dimarking dan tidak dijaga oleh sesiapa pun. Maka Arif Aiman dapat bola, dia melakukan free shooting sahaja tanpa ada pressure dan juga praising yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Tetapi yang paling menarik di bahagian kanan JDT ni bukan hanya mengenai Arif Aiman, tetapi percaturan Benjamin Mora, yang mana pada perlawanan semalam kita tahu memang Benjamin Mora meletakkan back 3 iaitu Matthew Davis, Shane Lowry dan juga Mauricio, dan mereka akan meletakkan Kobing Ong ofensif di bahagian kiri dan Cabrera akan lebih untuk inside ataupun lebih ke tengah untuk membantu bahagian tengah. Tetapi apabila Benjamin Mora nampak yang belah kiri Kedah ni boleh JDT untuk lakukan banyak percubaan, maka Mora mengubah benda tersebut di second half, yang mana Mora letak gandingan back 3 Kobing Ong, Shane Lowry dan juga Mauricio, dan Mora mengarahkan untuk Matthew Davis lebih ofensif dan membantu Arif Aiman di bahagian kanan untuk melakukan penetration di bahagian kanan. Dan perkara tu memang nampak sangat yang JDT overload di bahagian kanan untuk attack bahagian kiri pasukan Kedah. Itu yang menjadi kunci jugalah kepada kenapa JDT berjaya untuk kontrol game pada perlawanan semalam.
Memang super lah. JDT boleh dikatakan mereka punya taktikal dan juga corak permainan memang sangat-sangat bagus. Dan yang paling penting, praising ataupun hype praising yang mereka lakukan sangat mantap. Cara mereka switch play dan juga cara mereka ubah transition daripada bahagian kanan ke kiri, kiri ke kanan, tengah ke kanan, kiri ke tengah, daripada bertahan ke menyerang, memang super. Memang JDT kuasai perlawanan. Itu yang saya sukalah tentang JDT. Akan tetapi mereka masih lagi mempunyai kelemahan, yang mana kita tahu semalam Kedah bermain dengan bertahan. Samalah macam konsep Kedah bermain di Stadium Darul Aman hari itu. Cumanya pada perlawanan ni JDT masih lagi belum menjumpai ramuan ataupun boleh dikatakan bagaimana cara mereka untuk tembusi bahagian pertahanan pasukan yang bermain dengan corak bertahan. Yang mana pada perlawanan semalam boleh dikatakan JDT agak mencuba untuk melakukan banyak penetration di bahagian kanan dan juga kiri, tetapi apabila mereka melakukan cutback ataupun mereka melakukan crossing ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya pertahanan Kedah boleh clear bola tersebut. Itu yang pertama lah, mereka lack of creativity dan mereka juga kurang untuk penetration di bahagian tengah untuk masuk ke dalam kotak penalti, dan mereka juga kurang melakukan percubaan daripada luar kotak penalti sebab mereka tak boleh nak masuk tetapi mereka tak mau cuba. Itu juga menjadi masalah dan juga kelemahan kepada pasukan Johor Darul Ta'zim. Yang kedua, apa yang boleh saya cakap, Johor Darul Ta'zim punya striker Guilherme Di Paula pada perlawanan semalam adalah tidaklah berfungsi dengan sangat baik, dan perkara ini merisaukan. Di Paula bermain dengan JDT tak mampu juga skor, dan bagaimana pula beliau akan bermain dengan skuad Harimau Malaya nanti kan. Yang mana boleh saya katakan Di Paula semalam kedudukan beliau terlalu isolate ataupun terlalu bersendirian, dan beliau tak menjalankan tugas sebagai target man. Yang mana target man perlu berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola dan mampu execute percubaan yang ada. Tetapi Di Paula ada peluang pun tak boleh nak skor pada perlawanan semalam. Bahkan positioning beliau pun berada dalam kedudukan yang senang dimarking oleh Rodney Kelvin pada perlawanan semalam. Bahkan boleh dikatakan Di Paula tak attract ataupun tak tarik pertahanan Kedah untuk keluar daripada mereka punya zon pertahanan. Yang mana Di Paula hanya statik dan tak banyak bergerak. Itu kelemahan yang boleh dikatakan untuk pasukan JDT lah. Sama juga macam Beksen. Beksen pun mempunyai masalah yang sama. Dan sekiranya mereka mampu untuk ubah benda ni, mungkin JDT mampu untuk kontrol game dan mampu untuk menjaringkan gol lebih daripada 1 pada perlawanan semalam. Itu untuk JDT. Kita masuk ke dalam ulasan untuk pasukan Kedah. Kita berbicara tentang kelemahan dan juga apa kekurangan Kedah pada perlawanan ni. Yang pertama, kelemahan Kedah adalah di bahagian midfield ataupun middle third dan juga bahagian final third, iaitu di bahagian serangan. Yang mana Kedah punya player di bahagian serangan, iaitu Kipre dan juga Kepa Sherman, terlalu isolate dan terlalu bersendirian. Yang mana apabila Kipre dapat bola, mereka tiada pemain-pemain di bahagian tengah yang memberi support ataupun pertolongan kepada Kipre ataupun Kepa untuk meneruskan larian-larian di bahagian hadapan. Begitu juga apabila Fayad dapat bola, beliau terlalu bersendirian dan beliau terpaksa untuk bawa bola ke hadapan dengan berkeseorangan. Jadi apabila beliau tak ada backup, beliau tak ada support, maka attacking third ataupun attacking bahagian serangan pasukan Kedah ni tak boleh nak melakukan something. Maklumlah JDT punya pressing tinggi dan mereka akan press seorang player Kedah dengan 2 ataupun 3. Jadi tak ada support, maka pemain-pemain Kedah yang pegang bola ni akan kehilangan bola dengan cepat. Itu sebab kita boleh nampak yang Kedah punya bahagian serangan memang tak attack langsung pasukan JDT pada perlawanan semalam. Bahkan di bahagian tengah pula akan kehilangan bola dengan begitu cepat akibat pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Kelemahan yang kedua adalah pemain-pemain bahagian tengah Kedah. Mereka gagal absorb ataupun menyerap tekanan-tekanan yang diberikan oleh JDT sehingga mereka kehilangan bola dengan begitu cepat. Sepatutnya mereka boleh bermain dengan lebih santai, mereka boleh bermain dengan lebih open, tetapi sayangnya mereka terlalu memfokuskan untuk bertahan dan akhirnya mereka membuat satu kesilapan mudah, iaitu memberi ruang dan juga space kepada Leandro untuk mencari Arif Aiman dalam kedudukan yang tidak dijaga untuk menjaringkan gol kemenangan buat Johor Darul Ta'zim. Itu yang kedua yang boleh saya cakapkan. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakapkan adalah tentang bahagian kiri pasukan Kedah, iaitu Arif Farhan. Yang mana Arif Farhan semalam beliau terlalu berkeseorangan. Apabila JDT dah ofensif di bahagian kanan, maka sepatutnya Fazrul ataupun Asnan
perlu lebih banyak backup Arif Farhan di bahagian kiri untuk memastikan yang JDT tak boleh nak kontrol game di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri Kedah. Tetapi mereka membiarkan Arif Farhan berkeserangan, maka pemain-pemain JDT seperti Arif Aiman, Leandro Velasquez, Matthew Davis, mereka boleh melakukan apa-apa sahaja di bahagian kiri pasukan Kedah dengan banyak kali tembusilah juga pada perlawanan semalam. Itu kelemahan pasukan Kedah yang paling ketara. Dan yang paling saya nampak adalah yang tadilah, iaitu mereka tak ada support play yang baik daripada pemain-pemain di bahagian midfield ketika Kedah menyerang. Bahkan ketika posisi counter attack, mereka tak ada player yang cepat untuk naik untuk melakukan larian-larian deras ataupun untuk tembusi bahagian pertahanan pasukan JDT. Maka Kedah mungkin mereka perlu perbaiki daripada corak attacking style, yang mana untuk defending memang mereka mantap dah semalam, kecuali simple mistake yang mereka biarkan Arif Aiman itu sahaja. Tetapi daripada attacking style, mereka punya corak menyerang mereka perlu perbaiki untuk memastikan yang mereka ada identiti ketika menyerang pasukan yang menguasai perlawanan. Itu yang paling ketara lah, perlu diperbaiki oleh pasukan Kedah. Okey, untuk pujian apa yang boleh saya cakap untuk pasukan Kedah, pujian patut diberikan kepada Syahri Sa'ari, yang mana beliau bermain sebagai goalkeeper yang sangat mantap, menafikan beberapa percubaan berbahaya JDT, dan beliau juga berjaya menyelamatkan banyaklah percubaan. Dan tetapi sayanglah percubaan beliau gagal untuk membawa Kedah ke separuh akhir, tapi beliau patut dipuji. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah mengenai Rodney Kelvin, yang mana semalam Rodney Kelvin daripada man marking, beliau berjaya menjaga Guilherme Di Paula daripada bergerak bebas, dan Guilherme Di Paula pun tak bijak untuk lari daripada Rodney dan membiarkan Rodney untuk marking dia dengan begitu sahaja. Jadi dua benda tu yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah lah. Dan untuk Rizal Ghazali memang mantap lah apabila beliau berjaya untuk menyebabkan Kobe Ong tak boleh nak ofensif sangat di bahagian kiri pasukan JDT pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Secara overallnya pada perlawanan semalam, boleh dikatakan JDT adalah pasukan yang menguasai perlawanan, dan Kedah adalah pasukan yang bertahan, menggunakan konsep yang bertahan dan berdisiplin. Cumanya ada satu simple mistake, mereka terpaksa akur yang mereka perlu menerima kekalahan ini, dan JDT akan layak ke separuh akhir. Tahniah buat JDT. Assalamualaikum.